Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna asya'aka ma hiya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Baik, pada perbahasan pada video yang lepas kita telah membincangkan berkaitan dengan keperluan manusia kepada tasyri'. Bagaimana kita melihat pada sisi bagaimana ketika mana manusia itu dilahirkan di muka bumi, apa tugas dia? Tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kedua tugasnya sebagai khalifah untuk mengurus sumber alam di atas muka bumi ini, dan juga tugasnya sebagai pemimpin, menjalankan tugas sebagai individu dan juga sebagai masyarakat. Itu berkaitan dengan keperluan, sedikit berkaitan dengan hajat kepada tasyri'. Bagaimana tasyri' ini memberi panduan hidup kepada manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Dan begitu juga kita telah membincangkan berkaitan dengan hikmah kepelbagaian tasyri'. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa syariat melalui para rasulnya. Dan itulah kita melihat apa itu hikmah di sebalik kepelbagaian syariat tersebut. Dan juga kita telah menekankan bahawa syariat Islam adalah penutup segala syariat yang sebelumnya. Maksudnya syariat yang sebelum-sebelumnya semua dah dinasahkan ataupun telah dicancelkan dengan datangnya syariat Islam. Syariat Islam itu sebagai penutup, khatimatul syara'i'. Baik. Untuk hari ini, perbahasan untuk hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan pembahagian tasyri'. Okey, pembahagian tasyri'. Tasyri' itu penggunaannya daripada sudut secara umum. Maksudnya dia bila kita sebut tasyri', dia merangkumi daripada syariat zaman dahulu sehingga sekarang, termasuk sekali dengan syariatul Islam. Jadi kita nak mengkhususkan apa itu tasyri' dan apa itu syariatul Islam. Dengan itu wujudnya perbahasan pembahagian tasyri'. Okey, baik. Tasyri' terbahagi kepada dua, tasyri' wad'i dan juga tasyri' samawi. Pertamanya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan tasyri' wad'i. Ingatlah, bila kita sebut tasyri', dia umum, merangkumi apa tasyri' samawi, merangkumi tasyri' wad'i. Apa itu tasyri' wad'i? Tasyri' wad'i ialah hukum dan juga perundangan ataupun sistem yang disusun oleh individu ataupun kumpulan yang dilantik ataupun diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk membentuk sistem kehidupan. Dan orang yang diberi kepercayaan ini layak untuk melaksanakan peraturan ataupun hukum hakam yang telah disusun tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan tasyri' wad'i. Maksud dia secara mudahnya sistem ataupun hukum yang disusun oleh manusia. Contohnya macam mana? Contohnya macam undang-undang jalan raya. Kan? Undang-undang jalan raya. Itu disusun oleh siapa? Disusun oleh manusia. Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tak ada sebut secara jelas sistem hukum hakam berkaitan dengan jalan raya. Begitu juga dengan perundangan dalam pentadbiran, kan, dalam pengurusan. Tak ada dalam Al-Quran, tak disebut secara jelas, tak disusun secara jelas cara-cara untuk kita melaksanakan perkara tersebut. Tapi benda tu disusun ataupun diatur oleh manusia. Ini dinamakan sebagai tasyri'
wadai. Tapi tasyri' wadai ni bukan yang kita nak bincangkan di dalam tarikh tasyri'. Ini sebagai sampingan. Nak menunjukkan bahawasanya tasyri' itu kalau kita lihat daripada segi penggunaan dia umum, merangkumi semua sistem, merangkumi semua hukum. Tetapi yang nak dibincangkan di dalam tarikh tasyri' Islami ini ialah tasyri'us samawi. Apa hukum hakam yang telah diturunkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan difokuskan lagi kepada syariatul Islam. Dah habis, selesai kita punya sedikit pengetahuan berkaitan dengan tasyri' wadai. Sekarang kita nak tanya apa yang dimaksudkan dengan tasyri' samawi. Pada pembahasan pada minggu lepas kita dah bincangkan tasyri' samawi itu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tasyri' itu merangkumi di dalamnya syariatul Islam. Apa itu syariah? Syariat itu jalan yang lurus, dan syariat Allah itu lurus dan tetap. Bila kita kaitkan antara syariatul Islam, sekarang kita tanya apa yang dimaksudkan dengan syariatul Islam? Syariatul Islam itu ialah tariqatul mustaqimah, jalan yang lurus, dan juga tariqatul muhkamah, jalan yang tetap, yang tidak berubah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara spesifiknya kita faham syariatul Islam itu setiap apa yang ditentukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda wafat. Itu syariat Islam. Adapun perkara yang ijtihad ataupun istinbat, pengeluaran hukum yang dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in, itu hanyalah daripada perspektif meluaskan sudut pandang. Maksud kita, apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah itu diperluaskan oleh para sahabat dan juga tabi' dan juga tabi'in mengikut zaman, mengikut kesesuaian pada zaman masing-masing. Itu kita panggil sebagai istinbat dan tatbiq. Istinbat itu apa? Kita mengeluarkan hukum daripada sumber asal. Contohnya daripada Al-Quran kan, daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan untuk menyelesaikan kondisi ataupun permasalahan yang berlaku ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, panduan ini digunakan oleh sahabat, oleh tabi'in dan juga seterusnya sehinggalah zaman sekarang. Tapi daripada aspek daripada asal hukum tu dilihat yang untuk mengistimbatkan hukum yang bersesuaian dengan suasana. Ini kita panggil tawassu', memperluaskan daripada sudut hukum hakam. Kita bukan mengubah hukum, tapi kita mengambil manfaat daripada hukum asal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh zaman kita, zaman sekarang. Sebab apa? Kita tak ada apa? Kita tak ada Rasulullah SAW untuk merujuk. Jadi kita merujuk apa yang ditinggalkan oleh baginda, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, itu tasyri' samawi. Tasyri' samawi yang di bawahnya merangkumi syariatul Islam yang akan dibincangkan secara mendalam di dalam perbahasan tasyri' Islami. Okey, baik. Seterusnya, apa yang membezakan antara perkara-perkara yang membezakan antara syariatul Islam dan juga tasyri' wadai? Tadi kita ada dua perbezaan kan? Tasyri' wadai itu yang disusun oleh manusia. Dan ada juga tasyri' samawi itu hukum hakam dan peraturan hidup yang diturunkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perbezaan dia?
ada beberapa perbezaan yang jelas dan ketara. Kita hanya sebut beberapa perbezaan saja. Yang pertamanya, bahwasanya tasyri' samawi ni dia merangkumi segala keseluruhan berkaitan dengan kehidupan manusia di atas muka bumi, sama ada secara fizikal ataupun secara spiritual, secara luaran ataupun dalaman. Dia ambil kira dua-dua aspek tersebut. Berbeza. Kerana apa? Kerana syariatul Islam ini dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu pula pencipta kepada sekalian makhluk. Maksudnya pencipta sudah pasti dah mengetahui apa yang diperlukan oleh makhluknya. Apa yang terlebih baik untuk makhluknya. Berbanding dengan manusia, berbanding dengan hukum hakam yang ditentukan oleh manusia. Manusia hanya menyusun suatu hukum yang bertepatan dengan kehendak dia, dengan kehendak suasana kehidupan dia, dengan kehendak setempat yang dia duduk. Sebab apa? Disebabkan dia tak dapat melihat sesuatu perkara itu secara menyeluruh. Contohnya kita yang hidup di Malaysia, kita akan buat susun peraturan berdasarkan kondisi dan tempat yang kita hidup, betul tak? Dia tak menyeluruh. Maksudnya hukum hakam yang kita susun di tempat kita, bila kita bawa pergi ke tempat lain, contohnya kita bawa pergi ke barat, contohnya kita bawa pergi ke timur, ke negara Arab contohnya, hukum yang kita jalankan di sini tak sesuai untuk dilaksanakan di sana. Disebabkan apa? Disebab itu kita kata kekurangan kita tak mampu nak menyusun satu hukum yang boleh digunakan di seluruh dunia. Berbanding yang kita katakan dengan hukum hakam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap apa yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai, dilaksanakan, diimplementasikan di seluruh tempat dan seluruh daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah zaman sekarang. Itu perbezaan dia. Itu pertama, perbezaan antara tasyri' samawi dan juga tasyri' wadai. Tasyri' samawi apa hukum hakam yang ditentukan oleh Allah, tasyri' wadai apa yang disusun oleh manusia. Yang kedua, tasyri' samawi ini dia bebas daripada hawa nafsu dan juga untuk tujuan kepentingan diri sendiri ataupun suatu kumpulan lah, berbanding dengan tasyri' wadai. Tasyri' wadai ini kita susun untuk kepentingan diri kita, untuk kebahagiaan, untuk kepentingan sesuatu untuk kita saja. Contohnya, kita nak jelaskan lagi, kita bagi contoh. Contohnya daripada sudut ekonomi lah kita katakan. Kan, daripada sudut ekonomi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang riba. Betul tak? Riba tu perkara yang diharamkan disebabkan dia menindas orang lain, menindas hak-hak orang. Itu riba. Tetapi kalau kita tengok dalam sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi yang digunakan secara meluas di dunia ni, dia membolehkan riba. Kan? Bila mengharuskan riba, golongan yang kaya semakin kaya, golongan yang miskin semakin miskin. Itu perbezaan dia. Riba yang dibenarkan oleh sistem konvensional itu hanya menurut hawa nafsu manusia. Ingin dia tamak haloba, inginkan kekayaan. Dia tak kira hak nasib orang lain, dia tak kira hak orang lain. Selagi boleh bolot, bolot. Berbanding dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tasyri' samawi, riba ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan, nak jalankan perniagaan, nak jalankan ekonomi macam mana silakan, tapi Allah tetapkan riba itu haram, tak boleh dijalankan. Nampak bagaimana tasyri' samawi itu memelihara hak manusia. Itu dari segi sudut ekonomi. Daripada sudut alam sekitar pula kita tengok. Contoh yang kedua. Daripada sudut alam sekitar.
Kalau kita tengok daripada sudut manusia, bila manusia menyusun atur kehidupan dia guna konsep apa? Contohnya dalam kapitalis. Selagi kita boleh memaksimumkan pengeluaran, maksimumkan pengeluaran. Tak kira siapa dia merosakkan alam sekitar kah, merosakkan hutan kah, merosakkan sungai kah, merosakkan gunung kah, tak kisah. Janji kita boleh guna bahan-bahan tu untuk memaksimumkan pengeluaran. Itu cara manusia susun cara hidup dia. Tapi tasyri' samawi, Allah SWT datangkan memberi panduan bahawasanya kalau kita nak guna sekadar yang perlu. Kita perlu tahu bahawasanya alam sekitar ni, hutan, sungai, laut ni ada fungsi-fungsi dia untuk menjaga, untuk memelihara kesejahteraan ataupun perjalanan alam ni. Bila kita mengganggu ekosistem alam, berlaku macam-macam. Taufan, banjir, lagi apa lagi? Gempa bumi. Disebabkan apa ni? Disebabkan kerakusan manusia tu sendiri. Itu contoh yang berkaitan dengan alam sekitar. Contoh yang ketiga daripada perbezaan ni. Kita tengok pada sistem kemasyarakatan kita. Kan? Sistem kemasyarakatan kita. Kalau kita ikut cara barat, barat ni dia membebaskan semua benda. Selagi kita rasa tu hak kita, tak ada orang boleh ganggu, kita boleh buat bebas. Nak bagi pandangan bebas, nak amal cara hidup, amal secara bebas tanpa ada kekangan daripada sesiapa pun. Dia tak mau ayah tak boleh kongkong, agama tak boleh kongkong, kerajaan tak boleh kongkong. Dia boleh buat apa saja. Itu daripada kalau dalam agama tak boleh. Kita ada hak yang kita boleh ada perkara yang kita boleh tuntut hak kita, ada yang perlu kita faham untuk menjaga kesejahteraan sesama manusia, menjaga keseimbangan sistem sosial. Itu daripada segi perbezaan cara manusia susun cara hidup dia dengan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan yang kedua. Yang perbezaan yang kedua, poin yang kedua itu apa? Tasyri' samawi ni dia bebas daripada hawa nafsu dan juga tujuan kemanusiaan. Berbanding dengan tasyri' wadai, kita kata dia penuh dengan untuk kesenangan hidup, kehendak dan juga hawa nafsu yang manusia inginkan. Okey, baik. Yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga, perbezaan antara tasyri' samawi dan juga tasyri' wadai ialah tasyri' samawi ni dia mengambil kira aspek kehidupan yang akan datang, iaitu apa? Iaitu akhirat. Kita umat Islam, kita ditekankan bahawasanya kehidupan kita di dunia ni adalah bekalan yang kita sediakan untuk menghadapi akhirat. Ini alam yang kita menuju, yang akan kita tuju. Alam abadi yang akan kita hidup selama-lamanya. Dan alam yang di dunia ni hanya untuk mengumpul pahala, mengumpul kebaikan. Jadi kalau berbeza dengan tasyri' wadai, hukum yang disusun, sistem yang disusun oleh manusia ni, dia hanya mementingkan apa? Mementingkan apa yang kita hidup sekarang. Yang penting kita hidup sekarang, kita seronok, kita boleh ikut apa kehendak manusia, kita nak berseronok, kita nak ambil hak orang, ambil. Itu yang ditekankan oleh sistem manusia. Contoh yang disusun oleh sistem wadai. Yang kita tengok sekarang dengan sekularnya, dengan liberalnya, kan? Semua ni hanya berasaskan nafsu manusia semata-mata. Tak ada pun satu yang disusun oleh barat ni yang mementingkan kehidupan di akhirat. Yang hanya dia lihat hanya kehidupan dan kesenangan di dunia. Itu perbezaan. Jadi akhir sekali kita perlu lihat, kita sebagai orang Islam, yang mana sistem yang kita perlu ikut. Kita nak ikut sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kah, yang mengetahui segala keperluan dan yang diperlukan oleh manusia, ataupun kita nak
guna sistem yang disusun oleh manusia semata-mata kan, untuk mendapat kesenangan hidup. Ya, kita akui bahawasanya ada sistem yang disusun oleh manusia yang bersesuaian untuk kesejahteraan manusia, yang mana yang tak disebut di dalam Al-Quran. Jadi memerlukan daya manusia untuk selesaikan. Tapi tetap masih berpandukan Al-Quran dan juga sunnah. Baik. Sekadar itu dulu untuk perkongsian kali ini. Sekiranya terdapat sebarang kesalahan, boleh bagi di ruangan komen, ataupun ada sebarang tambahan, boleh juga bagi penambahan di ruangan komen. Sekadar itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.